Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mutakhir ini kita lihat sokongan dan dukungan kepada kita cukup bagus, ya, terutama sejak mereka tahu, mereka sedar bahawa Pakatan Rakyat ini bukan sekadar untuk bercakap, bukan pandai bercakap, bukan pandai berkata-kata saja, tetapi telah pandai memainkan peranan, ya, untuk memastikan apa yang dihidangkan dalam buku jingga yang merupakan, saya ingat, ya, sebagai salah satu skop yang penting dalam manifesto yang bakal dibentangkan oleh Pakatan Rakyat kelak, insya-Allah betul-betul dapat kita lakukan, kita laksanakan di bumi Malaysia ini, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan itu akan berlaku. Kemudian seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita lihat satu skop lagi yang orang Melayu kena sedar. Zaman kegemilangan Melayu ini sebenarnya telah mula berakhir. Yang akan menggantikan sekarang ini adalah zaman kebangkitan Islam. Sebab itu orang-orang yang semangatnya Melayu, jiwanya juga Melayu, mereka ini akan ditinggalkan. Kita akan gantikan satu kumpulan, satu gerombolan, satu pasukan, satu jamaah kekuatan Melayu baru ini yang semangatnya tetap Melayu, tetapi jiwanya adalah jiwa Islam. Sebab itu kalau kita ambil kembali ucapan-ucapan, petik kembali ucapan-ucapan pemimpin UMNO dalam perhimpunan UMNO, dalam perhimpunan agung mereka, contohnya perwakilan Kelantan menyebutkan UMNO hari ini berada di ambang yang cukup bahaya, kerana UMNO berjuang hanya berasaskan kepada semangat fizikal semata-mata, tetapi rohnya kosong, spiritualnya dah tak ada lagi dah. Bahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebut UMNO juga diambang bahaya bila suatu masa dahulu begitu gawat dengan politik wang yang sedang berlaku. Disebutkan oleh Datuk Seri Hamid Albar, begitu juga Datuk Mustafa Muhammad, nak menghadapi suasana politik wang untuk menentukan seorang pemimpin dalam UMNO ini tersangat dahsyat berlaku dalam UMNO itu sendiri. Sehingga orang yang ada wang saja mampu menaikkan mana-mana pemimpin yang mereka suka dalam UMNO. Jadi ini dia yang sedang berlaku dalam UMNO. Bahkan ditambah perikkan lagi, Tun Dr. Mahathir sebut apa? UMNO telah mula busuk dan tak boleh terima, dan kebusukannya itu telah sampai kepada usus UMNO itu sendiri. Maknanya bukan luar saja tuan-tuan, sampai ke dalam ini perkataan yang pernah disebutkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Presiden UMNO, mantan Perdana Menteri Malaysia. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, lepas ini jangan heran lebih ramai orang-orang Cina akan mengkaji citra Islam. Kerana kalau di Cina misalnya, orang-orang Cina yang beragama Islam jauh lebih ramai daripada orang Melayu yang beragama Islam di Malaysia. Sekarang sudah mencapai 60-70 juta orang-orang Cina Islam di negara Cina. Apa kita nak heran? Sebab itu Allah pesan dalam surah Al-Ma'idah kepada orang-orang yang tak mahu lagi beramal dengan Islam, nak menegakkan Melayu, hidup Melayu, tidur Melayu, makan Melayu, semua Melayu, Islam telah tidak berada dalam jiwa. Maka Allah menegaskan dalam surah Al-Ma'idah, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Apa yang Allah tegaskan dalam ayat ini untuk memperingatkan orang-orang Melayu yang selama ini Melayu tanpa menyebut nilai-nilai dan kebesaran Allah yang ada dalam Islam ini. Bahkan mereka perli
Mereka kutuk, mereka hina orang yang selalu sebutkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak tahukah kita semasa zaman baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, bila mereka bertembung dengan tentera-tentera bukan Islam yang menggentarkan, yang menggemuruhkan, yang menggoncangkan hati-hati tentera bukan Islam ketika itu, kafir Quraisy yang berada di Mekah, yang memerintah Mekah pada ketika itu, yang ditunjangi, yang dikepalai oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, perkataan yang paling menyentak dan yang paling membingungkan serta yang paling meruntuhkan, menggerunkan jiwa-jiwa mereka bila tentera muslimin membangkitkan kalimah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tiba-tiba hari ini suara-suara perli daripada orang-orang Melayu, terutama di kalangan orang-orang Melayu UMNO, pemimpin UMNO, yang sebut apa ada nilai pada takbir, nilai Allahu Akbar itu. Dan inilah yang sebenarnya yang kita yakini sungguh-sungguh, bahawa membesarkan Allah, Allah yang Maha Besar itu, inilah semangat yang ada dalam diri kami, yang berada dalam perjuangan Islami untuk terus maju ke hadapan untuk memastikan mereka yang tidak mahu lagi kepada Islam, yang disebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa mayyartadda minkum an dini, barang siapa yang terpesong ataupun memesongkan, ataupun dalam maksud yang lebih tepat, mayyartadda minkum an dini, yang murtad daripada agama Allah, daripada agama Islam ini. Maknanya kalau ayat Quran ni 6,000 lebih ayat Al-Quran, kita tolak mana-mana bahagian ayat Quran, maka murtadlah di kalangan orang-orang Islam tersebut. Ataupun mana-mana hukum, kita kata bab nikah kahwin ikut Islam, kenuri kenara, bab mati hidup ikut Islam, tapi bab politik tak ada dalam Islam, maka itu juga telah meruntuhkan akidah kita. Inilah yang perlu kita sebutkan kepada saudara seagama dengan kita pada malam ini. Inilah satu teguran, satu nasihat, satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa di kalangan orang-orang yang beriman, yang mahu beriman kepada Allah, yang mahu memesongkan agamanya, meninggalkan agamanya, murtad daripada agamanya, maka kata Allah, aku akan gantikan kaum yang lain. Kaum yang lain adakah orang Melayu saja? Tidak semestinya. Kaum-kaum yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Kita lihat Genghis Khan menyerang kota mana dulu dalam sejarah? Ya, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah yang terakhir menyerang. Khalifah yang terakhir ini, pada ketika itu mereka belum nampak lagi ketinggian dan kemuliaan Islam, tetapi akhir sekali Allah mencampakkan, memberikan hidayah kepada mereka. Akhir sekali mereka menjadi pemerintah yang hebat, yang berpegang kepada keadilan, yang dapat melaksanakan keadilan, kebaikan di atas muka bumi ini. Kita lihat juga yang berlaku di Mesir pada ketika ini, setelah runtuhnya rejim Hosni Mubarak, begitu juga di Morocco, di Maghribi, begitu juga di Libya, begitu juga di tempat-tempat yang lain. Kita lihat apabila ada manusia yang sanggup menegakkan nilai-nilai sejagat, nilai-nilai yang banyak dimiliki oleh agama Allah ini, nilai-nilai yang ada dalam Islam ini, insya-Allah bukan saja orang Melayu selamat, orang Islam selamat, seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini akan selamat. Kerana rahmat yang Allah tegaskan dalam ayatnya itu, datangnya Muhammad ini, datangnya Rasul yang terakhir ini, bukan untuk buat kacau bilau, tetapi untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan seorang Rasul itu, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam. Dan Islam menitik beratkan nilai-nilai kebaikan ini. Bila kita lihat contoh yang berlaku di zaman sebelum ini, yang diceritakan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang perempuan penzina, perempuan jahat, perempuan jalan, balik daripada kerjanya di malam hari, bertemu dengan seekor anjing yang sangat dahaga, sangat lapar. Lalu perempuan ini terdetik di hatinya untuk membantu anjing yang sangat dahaga